Jadi ini adalah Range Rover SVA, bermaksud SV Autobiography. Kita boleh tulis kat sini. Dia tulis kat sini SV Autobiography. Kereta ni dilahirkan pada tahun 2016 dan ia adalah flagship dalam Range Rover punya model. Kalau nak tahu, Range Rover memang famous dengan kereta-kereta yang berprestige, dan ini adalah yang paling prestige antara prestige. Hari ini saya akan tunjukkan kepada korang apa yang ada dekat dalam Range Rover ni, apa yang membuatkan dia harga sampai hampir 1 juta pada harga 800 something. So dia memang kereta yang sangat-sangat mahal, dan jom saya tunjukkan kepada anda kereta tersebut. Jadi saya nak berterima kasih dengan Hamzah Motor TTDI kerana membenarkan saya untuk review kereta ni. Hamzah TTDI ni berada di Taman Tun dan dia menawarkan kereta-kereta recon yang berprestige. Macam contoh nampak ni, Bentley Continental GT, dia ada A5, RS5, dia ada M8, kat belah sana i8, dan last sekali kat hujung ni nampak itu adalah AMG GT. Ada macam-macam lagi, dia ada banyak branch, dan ini adalah sikit saja daripada yang ada dekat sini. So jom kita tengok. Ada orang cakap yang kita tak boleh berubah. Ada orang cakap yang kereta-kereta ni di luar kemampuan. Kita dengar orang cakap dan kita stop growing. Tengok video-video kereta mahal dan cuma berangan saja. Sampai ada yang cakap saya ni gila. Tapi siapa yang gila? Yang percayakan diri sendiri ataupun yang tak pernah mencuba? So saya cuba lagi, dan sekarang saya grow. Apa saja yang saya percaya, saya akan teruskan. Apa saja yang saya gagal, buat saya lagi pandai. Apa saja. Semuanya bermula dari satu buku, dan sekarang saya dah di tahap ni. Kalau saya boleh, awak pun sama. Percayalah, setiap sen yang awak spend akan berpahala. Range Rover. So kat sini kita boleh nampak sport rim dia, color hitam, dan dia bersaiz 22 inci. Bersaiz 22 inci ni memang betul-betul grand gila. Memang sangat-sangat besar. Tak boleh nak cakap lah dia punya besar, kena datang sini tengok lah. Memang besar. And dia punya wheelbase ni pun hampir 5 meter. Kelebaran ni, antara ni sampai ke sana 5 meter. Memang betul-betul besar. Dan saya akan bawa korang tengok kat depan. Memang trademark untuk sebuah SVA, dia akan ada shark fin kat sini. Shark fin dia pula bentuk macam ni sampai ke bawah, and dia ada fin macam ni, bercolor chrome lah. Ada chrome. And ini kalau nampak dia ada tutun. Diska memang tutun kalau nampak. Dan dia ada hitam kat bahagian atas dan juga biru bahagian bawah, biru laut sikit. Sampai 2020 pun dia akan datang sekali dengan design yang sama. Cuma beza dia untuk 2020 kita tak nampak lah dia design macam ni. Dia punya grill berbeza sikit saja. Instead of berline macam ni, dia punya grill dia datang dalam bentuk diamond macam tu. Ending dekat situ still Range Rover juga. Okay. Dan lampu dia pun betul-betul detail. Kita boleh nampak kat sini dia even ada tulis Range Rover kat situ. Nampak? By HD Plus Projector Range Rover. Dia nak, in case kalau korang lupa yang korang pakai Range Rover, dekat mata dia dah tulis sendiri. Dia ada 2, and then dia ada day running light macam biasalah. And korang boleh nampak kat sini rupa dia bentuk macam tu. Okay. So ni apa yang dekat depan lah. Even dekat sini pun kita akan notable yang kita ada, ini orang panggil hologram, yang bila kita drive tu akan keluar RPM dalam bentuk hologram. Head up display. So ini adalah head up display untuk Range Rover. Memang dah ada siap-siap. And yang paling best sekali, selalunya kalau kata kita nak beli kereta, kita akan beli kereta, kita akan pilih spek, betul tak? Range Rover SVA ni dia tak ada spek. Beli saja Range Rover SVA, inilah yang semua orang pun akan dapat. So dia tak payah nak pilih-pilih spek, dia memang akan jual full spek saja untuk SVA. So SVA dia ada SVA dan juga SVR apa semualah. So ini adalah yang paling high spec. Kita tengok pula apa yang dekat belakang. Dia nampak lampu, standard lampu dia. Dia memang betul-betul menawan. Korang nak pilih mana? Depan ke belakang? Saya nak fikir sekejap. Depan dulu lah. Masuk depan. Okey. Bila tengok dekat dalam ni pun kita dah nampak yang memang kita ni betul-betul memilih design yang contemporary. Boleh nampak kat sini. Okey, ini nampak saja
macam ni, tapi dia punya tingkap duduk dekat belah atas ni. Instead of bawah ni macam biasa, memory seats, okay, memory seat duduk kat belah sini. Dia terbalik sikit. Selalunya kita punya macam barang-barang ni duduk kat bawah ni, tapi instead duduk kat atas, and bawah ni diletakkan memory seat. And kita ada tempat simpan kat sini. Kita ada tempat simpan kat sini. Tapi kalau orang tak tahu, sebenarnya kat sini ada lagi satu kompartmen. Kejap tada, boleh simpan di sini. Tapi tak ada benda besar boleh masuk pun. Even botol air pun tak boleh masuk. Maybe buku, diary, ataupun kalau korang jenis yang curang punya, phone korang yang untuk curang tu simpan dalam ni lah. Okay, untuk ini adalah Meridian sound system. Ada dekat semua sekali pun ada nanti. Tapi ini mostly adalah leather. Door trim timber, leather. Even kat dalam ni pun leather. Gila kan. Okay, autobiography. Okay, kemaskan sikit lah. Kemaskan sikit sebab kereta ni untuk dijual. And kat sini ada massage seat. And korang boleh kawal lah korang punya kat sini. Okay, semua. Okay, head punya display, auto. Nampak kat sini memang betul-betul nampak strategi lah. Okay, kita masuk. Kita boleh buka, kita boleh tutup. Nampak lebih kemas. Okay, kat sini ada wireless charging. Ini kita boleh nampak kat sini ada USB. Nampak macam payung tapi bukan payung. Dia nampak kemas sikit lah. Duduk kat sini. Dia punya start engine jauh duduk kat depan ni. Dan kat sini ada kita punya climate control system. Kita punya front, kita punya middle center console ni daripada tengah ni sampailah ke sini. And dia pergi sampai ke belakang, nampak? Total awesome. Dan kat sini pun ada panoramic sunroof. Panoramic maksudnya daripada driver side sampailah ke belakang. Okay. Ni kita buka daripada sini. Dan kita pusing lagi. Nak start, kita start. Okay. Key nak retunas nanti lah. Kita pergi belakang pula lah. Sebelum pergi belakang, kita tengok steering dulu. Kita enjoy dia punya design. Memang betul-betul kemas lah. Ni leather ni, ini leather. Ini pula timber trim. Okay, jom. Belakang ni memang betul-betul power. Sebab kalau tengok kat sini, nak masuk saja kita dah nampak yang kita ada kita punya monitor kat sini. And ada sound system kat sini untuk setiap orang. Maksudnya duduk kat sini ada, duduk kat sana pun ada. Ada cool box. Siap ada cool box lagi. Tak tutup lah bising. Dia ada cool box lagi. Cool box ni kita boleh tutup buka kalau kita on kereta ni lah. Tapi saya tak on. Ada satu besar, dua kecil. So untuk orang Islam kita boleh letakkan kita punya sparkling water lah. Ataupun air mineral untuk disejukkan. Ataupun Fanta. Lebih kurang benda-benda macam tu lah. Kita boleh kawal kita punya aircon. Kita kawal kita punya aircon. And kita punya climate untuk kita punya seat. Even seat kita yang belakang ni pun ada climate control. Means seat kita ada aircon juga. Kita boleh kawal dari sini. Dan kita boleh kawal kita punya barang-barang kat sini. Okay, yang ni bila kita buka ni, ada laluan untuk kita punya barang. Nanti kita boleh buka. Kita boleh buka kat sini. Okay. Yang ni kita buka, kita boleh letak kita punya air, botol air. Tapi kat sini pula kita ada kita punya remote untuk kawal kita punya infotainment system. Macam-macam benda dia nampak. Kita ada video, kita ada audio, kita ada navigation. Kita boleh buat semua daripada belakang. Okay, kita dah boleh kawal. Memang kereta ni untuk di-chauffeured. Tutup balik. Dan benda yang saya memang jarang-jarang nampak dekat kereta lain adalah this one. Apa ni? Apa ni? Sekejap tak nampak sangat sebab dia betul-betul. Okay, dia dalam ni metal baldu. Tapi kalau nak tahu, ini adalah tempat untuk kita letak kita punya, headphone. Headphone letak kat sini. Headphone.
Jadinya kalau korang nak noise cancelling ke apa, instead of korang, yelah kat sini pun tak ada macam Rolls Royce punya tempat blind tu kan. So depan dan belakang akan connected. Jadinya korang perlukan satu something untuk tutup korang punya sound. Jadi ada headphone yang korang boleh letak kat sini dan boleh jack kat sini. So nanti boleh kawal kat sini lah daripada headphone tu. Betul-betul gila. So saya tutup balik. Dah, so far ini apa yang ada dekat dalam kita punya SVA. Jom kita tengok dekat last sekali, dekat bahagian belakang, dan kita akan dengar sound ni lah. Jom. Untuk belah belakang ni saya cuba buka secara manual dulu bonet dia, okey. Saya buka. Okey. Manual memang berat sikit. Okey, boleh je buka sebenarnya tapi saya malas. Okey, nak tunjuk kepada korang yang kita boleh buka secara manual dan dia turun macam ni. Okey. Kita boleh nampak yang dia terbuka macam ni. Atas pun ada, bawah pun ada. And then kita alihkan bahagian ni pula. Just tarik saja. Okay. So maknanya korang ada kompartmen yang lebih besar untuk korang, macam mana nak kata, korang boleh piknik tau dengan kereta ni. Memang khas untuk piknik. Korang boleh bawa barang-barang korang ni. Ini pun boleh adjust. Nanti sadulah kat depan. Itu bukan point yang saya nak cakap sebenarnya. Sebab memang kereta ni dah macam biasa besar. Tapi yang bestnya, bila kita nak tutup, atas dan bawah sekali akan ditutup sama sekali. Okay, contohnya saya klik je tu nanti, atas dengan bawah tutup. Let me demonstrate to you. Okay, just a click of a button. Tada. Gila kan. So itulah dia. Nanti siapa yang ada ni, macam-macam lagi features yang ada lah, nanti saya akan beritahu. Ini cuma lah quick review saja. So jom kita dengar bunyi exhaust dia pula. So itu dah bunyi exhaust dia, betul-betul garang kan. Yelah 5.0 kot, horsepower pula 500 lebih. Itu belum saya bawa lagi, sebab saya memang dah selalu bawa dah kereta ni, memang sedap gila. So nanti kalau ada masa saya akan rekod dan bagi tahu apa rasa kereta tu lah. Jadinya kereta ni saya rasa memang besar. Saya rasa kereta ni memang betul-betul best. Dan overall saya boleh kata dari segi estetik tu saya boleh katakan 8/10. Sebab size dia memang besar. So bila dah size besar, buat design macam mana pun mesti confirm nampak cantik. And dia very rugged. So itulah apa yang saya rasa berkenaan dengan Range Rover SVA. Subscribe to this channel, and kalau boleh, kalau korang tak subscribe nanti terlepas pula dengan video-video yang lain. So subscribe, okay. Itu saja, thank you.